warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahyudin daripada Piagam Rakyat. Untuk apa sahaja perbincangan pada hari ini, pada sesi meja bulan ini, saya ingin satu soalan, iaitu apa sahaja isu yang kita perkatakan pada hari ini. Saya harap dapat juga dikupaskan daripada segi pelbagai negara. Kerana bagi saya, apa yang kita hilang pada Malaysia pada hari ini adalah penghayatan dan ikutan kita pada pelbagai negara kita sendiri. Kerana pelbagai kita sudah lengkap dari politiknya, dari segi sosio dan ekonomi. Cuma adakah kita selama mengikuti peruntukan itu sendiri. Cuma sekarang untuk perlembagaan itu sendiri. Contoh, saya bagi Islam. Saya tahu agama Islam itu adalah agama rasmi. Agama Islam itu adalah agama rasmi. Tetapi apakah pengisian yang kita rakyat Malaysia, terutama orang Melayu, telah lakukan terhadap isu ini? Ya. Kemudian hak-hak istimewa orang Melayu pun telah termaktub di dalam perlembagaan. Sebab saya rasa kalau kita mempertikaikan isu-isu ini, kita seolah-olah belum merdeka lagi. Kita seolah masih lagi di zaman penjajah. Kita masih lagi cuba melawan, cuba merebut hak kita. Padahal benda itu sudah diputuskan dan telah dijamin. Kenapa ini semua berlaku? Dan juga untuk kita orang biasa, bagaimana kita menghayati perlembagaan itu dalam kehidupan kita. Ini termasuk dalam sistem pendidikan, sistem politik sendiri. Ya. Saya sering melaungkan bantahan saya terhadap amalan politik kepartian yang ada sekarang. Kerana bagi saya, hampir 99% apa yang diamalkan sistem politik kepartian di negara ini telah merosakkan sistem pentadbiran yang berlandaskan konsep dan semangat perlembagaan persekutuan. Oleh itu saya harap para pembentang dan panel dapat menyentuh lebih kepada perlembagaan kerana itu adalah undang-undang yang tertinggi bagi negara kita. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, hadirin hadirat. Nama saya Lena Marzuki. Saya tidak mewakili mana-mana organisasi. Saya seorang penulis media sosial di Facebook. Kita memang tahu Tun sangat kritikal terhadap bangsa Melayu. Daripada Dilema Melayu memang Tun cakap masalah Melayu ni datang daripada budayanya, daripada sikapnya sendiri. Dan masa Tun menjadi Perdana Menteri ke-7, Tun ada mengatakan yang Melayu ini kaumnya malas. Bila Tun mengatakan itu ramai yang defensif kaum kita. Terutamanya kalau bila kita ada Perdana Menteri yang mengatakan cash is king, king is rakyat. Jadi ramai yang defensif. Jadi soalan saya kepada Tun, adakah Tun rasa dengan mengkritik Melayu sebegitu akan dapat merubah Melayu atau ada cara lain untuk memastikan Melayu ini bertukar budayanya? Terima kasih. Ya. Buat beberapa lama saya tidak kritik Melayu. Saya cuma jelaskan masalah mereka. Dalam buku Malay Dilemma, saya perkenalkan masalah orang Melayu. Dan saya tidak kata mereka malas, saya tidak kata. Tetapi segala usaha yang kita buat untuk memperbaiki prestasi mereka tidak berjaya. Dan saya soal kepada diri saya, sama ada saya kenal pasti kelemahan ini benar ataupun tidak. Saya tertanya-tanya, kenapa Malaysia ini menerima pendatang daripada negara lain? 2 million orang Bangladesh datang sini. Jumlah orang asing yang ada di Malaysia dikatakan sampai 7 million. Apa sebab mereka datang ke Malaysia? Kerana ada peluang. Peluang itu terbuka kepada kita. Kita tak nak ambil peluang itu. Kita bagi kepada orang asing.
nak kata kita tak boleh. Saya ingat boleh. Dan saya buat ujian, mereka orang Melayu memang boleh. Ada yang kata kononnya gaji tak cukup. Ada syarikat-syarikat yang akan bagi gaji 2 kali ganda kalau orang Melayu dan cuma separuh saja kepada orang bukan Melayu. Masih juga orang Melayu tak kerja. Ada yang kerja. Saya dulu ada kedai roti. Saya ambil pekerja. Memanglah pilihan saya orang Melayu. Dia kerja 2 bulan, dia hilang. Ada yang kerja 2 hari, tak mai dah. Ada yang bila buat, kita buat kita minta ada kerja kosong dalam ni, 30 orang janji nak datang untuk interview, untuk ditemuduga. Tetapi yang hadir cuma 2 orang. Ini semua kenyataan. Bukan saya buat-buat saja. Saya tanya banyak orang Melayu yang berniaga, yang berjaya dalam bidang perniagaan. Saya tanya, macam mana dengan orang Melayu? Itu saya terpaksa guna orang asing. Kenapa? Oh, masalah macam-macam. Macam-macam masalah. Jadi kalau kita tak kenal pasti di mana yang kita salah, kita tak boleh betulkan diri kita. Yang kita salah ialah kerana bukan tidak ada kebolehan, bukan tidak ada kecekapan, tetapi tidak nak buat. Kalau nak buat bangunan pencakar langit, tinggi, takut jatuh. Orang duk kerja banyak tak jatuh pun. Macam-macam. Ada satu kedai mamak lah. Dia tanya, tak boleh ambil orang Melayu. Kita ambil orang Melayu tapi tak tahan lama. Cuma 2 bulan saja. Kenapa? Dia cakap berjalan dalam restoran ni cukup jauh. Nak pergi daripada kitchen nak pergi ke meja jauh. Kata dia orang sama dengan berjalan daripada Kuala Lumpur sampai sampai Johor Bahru. Sebab itu dia berhenti kerja. Jadi saya nak salah kat siapa? Saya kata, ini okeylah. Tak apalah. Kita naik gaji. Naik gaji pun tak. Gaji dah naik dah. Dulu gaji kita pekerja biasanya RM12 setiap sebulan. RM12. Satu hari 30 sen. Dulu ada juga yang kerja. Dan sebab itu datanglah orang asing datang. Sekarang ini dia jadi warga negara kita. Kalau 7 million orang asing ni jadi warga negara kita, dan mereka akan tuntut kerana mereka sudah kahwin dengan anak kita. Mereka tuntut jadi warga negara. Jumlah orang Melayu akan berkurangan. Itu yang akan berlaku. Jadi kalau saya tak tunjuk benar yang benar, saya ketepikan yang benar, tapi kita buat bagi nampak elok, saya ingat kita tidak akan sedar selama-lamanya. Dan kita tak dapat atasi masalah ini. Saya akui bahawa ramai juga anak Melayu sekarang ini yang muda, yang berjaya. Apabila saja mereka mau masuk, saya jumpa dengan seorang construction company, Malay punya construction company. Dia berjaya, dia buat betul, tapi soal masalah keuangan. Masalah keuangan selalu menghantui mereka kerana bank tak suka bagi hutang kepada orang Melayu. Pasal ada yang hutang tapi tak mau bayar. Bila orang Melayu satu orang tak mau bayar, yang lain semua kena juga. Itu jadi masalah kita. Tapi kita tak mau sebutnya itu. Kadang-kadang pengurusan keuangan syarikat tak boleh diserah kepada Melayu. Dia nampak duit, tak apalah ambil sikit. Ini semua berlaku. Ini benar apa yang saya kata ini. Kita tak suka nak dengar. Tetapi kalau kita tak betulkan diri kita, sampai bila pun hapuskan sekolah Cina, halau orang Cina keluar daripada Malaysia, apa jadi kepada kita? Okey.